Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam informasi, salam perjuangan kepada semua rakan-rakan yang sempat bersama saya pada malam ini. Ahmad Saleh baru masuk. Terima kasih. Amir Hamzah juga bersama kita, Azizi Zainal Abidin, dan sempat bersama kita bosku penyamun. Bosku penyamun pun ada, Ahmad Saleh ya. Salam bro, lawan tak lawan, kata bosku. Ahmad Saleh, waalaikumsalam buat anda. Okey, Karim Kono Andawai. Salam bro, Kulai Johor. Okey. Zulkifli Muhammad, Mazmawi Azmawi. Suara clear Ada gangguan tak? Salam reformasi daripada Jonas Jo. Mazmawi Azmawi, lawan tak lawan pantai dalam. Ahmad Saifullah Razali terbaik. Ahmad Saifullah. Okey, Ahmad Saleh dan Hanifah. Mak Kamal Yusof daripada Pekan. Assalamualaikum KC. Tanya Waalaikumsalam. Suara clear tuan, kata Jonas. Yaya Ahmad. Selamat malam tuan, kata Yaya Ahmad. Syamzang, Assalam Cik Wan. Pucung sejuk baru berhenti hujan ya. Sini pun berhenti hujan dekat Kuantan. Zakaria Muhammad Zain, keluang clear. Ahmad Saleh, ayah apa ni? Tak sempat nak baca ya. Asma Joy Chim. Apa khabar Cik Wan? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Salam tuan, kata Fadul Liza Masuria. Dah makan ke belum, dia tanya. Okey, Mas Saiful Razali, reformasi. Mas Saiful Razali ni ialah setiausaha IMK Pahang ya. Terima kasih banyak kerana sempat bersama. Rosdi Mamat, Assalamualaikum, selamat malam, salam perjuangan. Perjuangan reformasi tidak akan padam selama-lamanya, insya-Allah, kata Rosdi Mamat. Hizam Masih, Assalamualaikum tuan, katanya. Waalaikumsalam, lawan tak lawan. Okey, ramai kaki melawan kat sini. Karim Koro Andawai. Dedak Jekom, katanya. Dah mari ke Jekom? Okey, Hizam Masih, Waalaikumsalam tuan, katanya. Okey, Assalamualaikum tuan, katanya. Okey, lawan tak lawan, kata Hizam ya. Asrah Wan juga daripada Bandar Tun Razak bersama kita. Tahniah orang Pahang, Ahmad Saleh. Itu dia ucapan. Salam bang, saya dari Seremban, lawan tak lawan, kata Zaizi Rizal Rosli. Syamsuddin Ahmad, Ahmad Saifullah Razali hidup paling besar. Tolak atuk, katanya ya. Syamsuddin Ahmad, okey. Dan siapa lagi tu? Nasir Muda. Ni yang selalu bersama dengan kita, yang selalu tak ketinggalan untuk bersama kita, iaitu Nasir Muda lah ya. Ahmad Sabri Ismail, steady rodong. Ahmad Sabri, okey, terima kasih banyak. Ahmad Saleh, Jekom dan Ummah satu tim ya. Itu kata Ahmad Saleh. Kejap lagi Jekom muncul lah kat sini ni. Khairul Anwar Khalid. PAN masih lagi apa tu, tak sempat baca ni, laju ni. Okey, Azhar Maulana Castello, salam reformasi dari Wangsa Maju. Terima kasih kepada Azhar Maulana. Zakaria Mazin, Dedak Jekom. Selamat datanglah kita lalukan kepada geng-geng Jekom kat sini ya. Syamsul Anwar John Salah, saya dari Kedah. Kodah. Saya dari Kodah. Okey, sebut nama saya tuan. Reformasi, kata Fadul Liza ya. Okey, saya tak sempat nak baca, laju sangat kat sini. Apa pun terima kasih kepada yang sempat bersama kita. Muhammad Saleh dan Hanifah baru lepas live bersama Iswadi ya. Okey, Wawa Jubri, salam dari Hulu Selangor, lawan dia tak lawan. Lagi siapa lagi ni? Jona Jo masuk dan share. Terima kasihlah siapa yang promote untuk share. Ya, terima kasih banyak. Okey, mungkin ringkas saja kita nak sembang sikit malam ini, iaitu saya terbaca satu kenyataan daripada pimpinan Pejuang yang menyatakan bahawa Pejuang akan bertanding dalam PRU yang akan datang dengan menggunakan logo Parti Amanah ya. Itu Pejuang yang cakap, dan kemungkinan juga ada juga pimpinan Amanah yang mungkin bagi restu dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita tak tahu atas tiket apa, tiket
untuk Pejuang bertanding menggunakan logo Amanah dan sebagainya, kerana setakat ini Pejuang bukan bersama dengan Pakatan Harapan, tetapi itu adalah hak Parti Amanah, ya, atas budi bicara, ihsannya, dan atas alasan apa sekalipun, Parti Amanah berhak untuk membuat keputusan untuk memberikan laluan kepada mana-mana parti untuk menggunakan logo Parti Amanah. Ya, itu hak mereka dan kita tidak mempertikaikan, kerana dalam Parti Harapan ini bak kata Parti Amanah pernah selalu sebut bahawa tidak ada brother, alung-alung dan sebagainya. Ya, Parti Keadilan tidak boleh mengawal sama ada Amanah ataupun DAP untuk menentukan keputusan politik mereka, strategi politik mereka. Tetapi dalam pengagihan kerusi menghadapi PRU yang ke-15 akan datang, ya, malahan dalam peruntukan kerusi dalam PRK, ya, Pakatan Harapan biasanya akan mengadakan rundingan dan akan berbincang bersama dengan Pakatan Harapan untuk menentukan parti dan juga calon lah, ya, untuk mewakili Pakatan Harapan. Jadi setakat ini Pejuang bukan bersama dengan Pakatan Harapan. Bermakna sekiranya kita memasuki PRU yang ke-15 akan datang dan Pejuang bukan bersama dengan Pakatan Harapan, ya, saya tak terfikir bahawa di dalam parti Pakatan Harapan itu sanggup memberikan kerusi mereka kepada Pejuang dan menggunakan logo parti mereka lah, ya. Dan sekiranya ini berlaku, kita tidak dapat untuk mencegah mana-mana parti untuk mengambil mana-mana calon menggunakan logo mereka. Tetapi kita jangan lupa bahawa di satu-satu kawasan itu, kalau mewakili Parti Harapan, contohnya Keadilan yang bertanding di satu-satu kawasan, Keadilan memerlukan sokongan daripada jentera-jentera daripada PH, sama ada DAP atau juga Parti Amanah. Ya. Begitu juga calon yang mewakili Parti Amanah di mana-mana kawasan yang kita letakkan wakil daripada Parti Harapan, sudah pastinya Parti Amanah memerlukan sokongan dan juga jentera daripada DAP ataupun Keadilan. Ya, ini yang kita amalkan dan inilah yang kita praktikkan. Tetapi sekiranya calon itu bukan daripada Parti Amanah, ya, bukan daripada ahli amanah, bukan daripada calon Parti Amanah, tetapi daripada Parti Pejuang yang bukan daripada Pakatan Harapan, ya, apatah lagi datangnya daripada parti yang ketuanya adalah Atok. Ketuanya adalah Mahathir Mohamad. Dan Keadilan, sememangnya kita memang tidak boleh sebut nama Mahathir ni, ya. Jadi satu fobia nak sebut nama Mahathir. Jadi kalau mana-mana parti yang diterjui oleh Mahathir Mohamad, sudah pastinya, ya, sudah pastinya Keadilan mengaku lebih awal kita akan menentang calon-calon ini dan tidak akan memberikan kerjasama sama sekali kepada parti-parti ini. Ini bukan keputusan daripada parti, ya, tapi keputusan daripada kita sebagai penyokong akar umbi parti, dan saya sebagai ketua cabang Keadilan di Paya Besar ini membuatkan pengakuan bahawa Paya Besar terlebih awal kita membuat keputusan bahawa mana-mana parti yang pro kepada Mahathir Mohamad ini tidak harus diberikan ruang dan tidak harus diberikan sokongan, ya, apatah lagi undian kepada mereka, ya. Kerana bila kita menolak Mahathir sebagai salah seorang daripada pengkhianat yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, yang mana mungkin kita nak memberikan sokongan kepada kumpulan-kumpulan atau puak-puak seperti ini dan mereka-mereka yang bersekutu dengan mereka yang khianat ini. Ini yang saya tegaskan bagi pihak saya sebagai ketua cabang Paya Besar, kerana di Paya Besar saya ada mempunyai 3 DUN, ya. 3 DUN. Kalau dalam PRU 14 yang lalu, Keadilan bertanding di 2 DUN dan 1 DUN di Paya Besar diberikan kepada Parti Amanah, manakala Parlimen Paya Besar kita berikan kepada Parti Bersatu, iaitu pada PRU 14 yang lalu. Dan kita membuat keputusan bahawa setelah Bersatu telah pun keluar dan menjadi pengkhianat, ya, maka kerusi-kerusi yang ditandingi oleh Bersatu itu, ya, bagi negeri Pahang ini
adalah kerusi-kerusi yang sedang diintai oleh Parti Keadilan. Walaupun rundingan kerusi secara betul, secara yang sah, belum lagi, ya, secara resminya belum lagi dibincangkan di peringkat negeri. Begitu juga di peringkat cabang. Macam saya di Parti Besar, kami belum pernah bincang pun dengan rakan kami sama ada DAP ataupun Amanah untuk agihan kerusi. Ya. Setakat ini masih lagi di status quo, di mana keadilan kita bersedia di 2 DUN, dan saya sendiri telah menamakan calon-calon yang saya yakin boleh mewakili 2 DUN di Parti Besar, dan saya juga telah telah pun mencadangkan dan juga menyokong calon-calon yang akan bertanding di Parlimen Parti Besar, ya, kerana Bersatu telah pun keluar, ya, telah menjadi pengkhianat. Maka Parlimen Parti Besar adalah satu-satu parlimen yang keadilan merasa bertanggungjawab, ya, untuk memikirkan calon di situ, walaupun belum ada keputusan di peringkat negeri Pahang khususnya di dalam pemagihan kerusi. Tetapi kita tidak perlu boleh menunggu, ya, kita perlu bersedia. Kalau apa yang kita lakukan sekarang ini, persediaan yang kita lakukan ini memberikan kepada keadilan, contohnya bertanding di Parlimen Parti Besar, sekurang-kurangnya kita telah pun bersedia dengan calon, ya, penyelarasnya, calonnya dan juga gerak kerjanya. Ya, telah pun kami lakukan sekadar kemampuan dan juga keupayaan kami di Parti Besar, ya, termasuk juga di DUN Pancing dan DUN Sungai Lembing, ya, di mana kami telah pun melantik penyelaras, dan juga kami telah pun mengenal pasti calon-calon yang kami rasa boleh merampas kembali, bukan merampas, boleh menawan kerusi DUN Pancing yang sekarang ini diwakili oleh Parti PAS, dan di Sungai Lembing oleh Parti UMNO. Manakala di DUN Lepar pada PRU lalu kita berikan peruntukan ini, kerusi ini, ya, kepada Parti Amanah. Dan saya tak pasti sama ada di DUN Lepar ini Amanah kekal ingin bertanding di situ ataupun Amanah telah pun bersedia untuk bertanding di DUN Lepar, ya. Bagi kami keadilan, kami tidak perlu menunggu rakan-rakan kita sama ada mereka bersedia ataupun tidak. Kami telah pun bersedia di 3 DUN, ya, dan kami tidak memberikan ruang kepada mana-mana parti yang diterjauhi oleh Mahathir Mohamad ini, ya, sama ada berada dalam Pakatan Harapan atau apatah lagi sekiranya di luar daripada Pakatan Harapan, ya. Kerana bagi saya, khususnya saya pribadi, ya, dan juga sebagai ketua cabang di Parti Besar, kita menolak Mahathir ini secara mutlak, ya, secara mutlak, kerana kita tidak lagi boleh memberikan kepercayaan kepada Mahathir Mohamad yang telah pun menjadikan, ya, kerajaan yang dipilih oleh rakyat itu tumbang. Satu pengkhianatan yang amat besar, satu dosa yang besar yang tidak boleh dipandang ringan, dan tidak boleh kita cuba, ya, alihkan perhatian orang lain untuk menyatakan bahawa Mahathir Mohamad ini bukan yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan, ya. Walaupun ada beberapa pimpinan yang cuba, ya, untuk melindungi kesilapan, melindungi pengkhianatan perancangan Mahathir Mohamad ini, ya. Mereka menampilkan seolah-olah Mahathir ini bukan orang yang menyebabkan kejatuhan Pakatan Harapan. Mereka tuding jari kepada Muhyiddin Yassin, mereka tuding jari kepada Azmin, dan mereka juga menuding jari kepada UMNO dan juga PAS yang menjadikan kerajaan Pakatan Harapan ini tumbang. Tapi mereka lupa bahawa segala yang berlaku ini berpunca daripada Mahathir bin Mohamad. Sama ada dengan sengaja atau tak sengaja, ataupun sebab dia ini tidak bijak di dalam percaturan politik sewaktu itu, ya, ataupun sengaja untuk meranapkan Pakatan Harapan yang baru berkuasa 22 bulan, ya. Jadi orang seperti ini dan juga kumpulan-kumpulan yang dibawa oleh Mahathir Mohamad ini tidak harus kita berikan ruang, kerana kalau kita berikan ruang, maka kita kena bersedia
untuk menghadapi pengkhianatan sekali lagi, ataupun kita bersedia ya untuk kehancuran Pakatan Harapan. Sebab itu saya secara peribadi dan juga selaku Ketua Cabang Parti Besar, saya selalu menyatakan kepada anak-anak buah saya bahawa mereka-mereka yang telah kita lantik sebagai penyaras dan juga mungkin sebagai bakal calon ya adalah mewakili Parti Keadilan Rakyat ya. Saya tidak tiada masalah untuk meletakkan mana-mana calon, bukan kerana kawan, sahabat dan sebagainya ya. Kamu kena buat kerja, kita buat kerja sama-sama ya. Kamu jadi calon, kamu diberikan amanah oleh cabang untuk menjadi calon, maka sudah pastilah ya tidak semudah itu untuk kita menerima pengkhianat mencelah masuk di kawasan Parti Besar. Jadi setakat ini alhamdulillah saya rasa rakan saya di Parti Besar amat memahami ya bahawa kerjasama di Parti Besar yang sekian lama kita bentuk daripada PRU sebelum ini ya, masuk PRU 14 ya, kerjasama yang begitu baik di mana kita boleh bertolak ansur, kita boleh bantu, saling bantu, jentera dan sebagainya ya. Tidak harus ya kita musnahkan hanya kerana kita nak memberi ruang kembali kepada Mahathir Mohamad dan juga orang-orangnya. Sebab itu saya katakan bahawa 3 DUN di dalam Parti Besar ini, 2 telah pun kita cuba kekalkan sewaktu PRU 14 yang lalu, iaitu kepada keadilan, manakala 1 DUN kepada Parti Amanah Negara, manakala kerusi parlimen yang dulunya diwakili oleh Parti Bersatu, maka keadilan adalah parti yang sekarang ini cuba mengisi kekosongan tersebut walaupun belum dimuktamadkan pengagahan kerusi, tetapi keadilan harus bersedia ya. Kita tak perlu nak tunggu pengagahan kerusi baru kita nak tetapkan siapa dia yang bakal menjadi calon di satu kawasan ya. Dalam keadaan kita selalu sebut bahawa usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan numbers ya, untuk mendapatkan kembali mandat rakyat, kita selalu bercakap tentang itu dan selalu kita berdoa dan kita berharap agar ianya tercapai. Namun dalam keadaan sedemikian kita terus bekerja ya, kita terus bekerja, kita tidak hanya mengharapkan Anwar ya, artinya mengharapkan bulan jatuh ke riba ya. Kalau mandat rakyat itu dapat diperolehi sebelum PRU yang ke-15, itu adalah bonus bagi kita. Ya, kita menghadapi pilihan raya dalam keadaan kita menjadi kerajaan. Ya, sudah tentu berbeza dalam keadaan kita menghadapi PRU dalam keadaan kita menjadi pembangkang. Ya, jadi usaha ini harus diteruskan dan kita harus memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cuba mengembalikan mandat rakyat. Tetapi kita di akar umbi ini harus fokus ya, kerja di peringkat akar umbi ini seolah-olah kita akan menghadapi PRU yang ke-15 itu pada bulan hadapan. Ini yang selalu kita cakap, selalu kita perkatakan kepada rakan-rakan kita bahawa tak guna kita bercakap dalam grup WhatsApp ataupun sembang-sembang di kedai kopi. Kita selalu sebut ya, Anwar tak perlu lagi dah nak cari jumlah, nak cari numbers ya, fokus pilihan raya, jangan fikir tentang numbers. Kita selalu sebut macam tu ya. Tapi kebanyakan yang saya lihat yang selalu bercakap macam tu, orang ni tak bekerja pun ya. Dia semua sibuk dalam grup WhatsApp, sibuk kutuk Anwar bila Anwar tak dapat ya, bila Anwar gagal ya dalam cita-citanya untuk dapatkan jumlah ya. Mereka selalu mempersendakan dan menyatakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, cukup-cukuplah, fokuslah pada PRU ya. Tapi yang bercakap itu dia ni ya bukanlah orang yang bergerak, kebanyakannya lah ya, bukanlah orang yang bergerak di akar umbi ya, hanya buat sibuk-sibuk dalam grup WhatsApp, suruh kita fokus, sedangkan kita sebenarnya dah fokus pun, dan kita sebenarnya mengharapkan persediaan ini dilakukan. Kerana apa? Kerana kita tidak mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ya, menjadi Perdana Menteri sebelum PRU 14, PRU yang ke-15 ya, dengan begitu mudah. Dan kita tahu bukan mudah ya bagi puak-puak pengkhianat ini dengan sewenang-wenangnya nak menyerahkan kuasa yang mereka selama ini idamkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Dan tidak mudah juga ya bagi orang-orang yang ada kes, ada orang yang ada masalah ya,
untuk menerima Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tak kira lah di pihak mana sekalipun, orang politik atau orang bukan politik. Kalau orang yang politik yang suka kepada rasuah, penyelewengan, ya, dan suka kepada amalan kroni, ya, amalan memperkayakan adik-beradik, orang macam ni sudah pasti tidak akan mahu Anwar menjadi Perdana Menteri. Begitu juga dengan orang yang bukan politik, sama ada orang yang usahawan, orang businessman, ya, orang korporat yang suka bermain, ya, dengan orang politik, yang suka mendapatkan projek daripada orang politik dengan cara upah, rasuah dan sebagainya. Orang-orang ini juga tidak akan menerima Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sebab itu kita katakan tidak mudah untuk Datuk Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri, kerana nak mengangkat seseorang yang mempunyai keikhlasan, ya, ketelusan, ianya tidak mudah, semudah itu seperti mana yang kita jangkakan, ya. Apatah lagi bila nak jaring gol saja tiang gol dialih, nak jaring gol saja tiang gol dialih. Jadi kita dah lihat, ya, beberapa babak sebelum ini bagaimana sukarnya untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, tidak semudah seperti mana Muhyiddin Yassin, walaupun bawa jumlah yang tidak cukup pun, ya, boleh mengangkat sumpah. Tapi kita kena redha lah, ya. Kita kena redha, mungkin inilah pengorbanan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, dan juga menuntut pengorbanan kita semua. Jadi usaha harus diteruskan dan kita harus memberikan sokongan, kita harus memberikan keyakinan, dan kita juga harus melaksanakan tanggungjawab kita sebagai ahli-ahli atau penyokong di bawah, di akar umbi ini. Sebab itu kita naklah bersedia daripada sekarang, kerana musuh-musuh kepada perjuangan reformasi itu ada di mana-mana. Malahan musuh itu juga berada di dalam parti kita sendiri, musuh itu berada di dalam parti Pakatan Harapan, ya. Dan musuh yang paling besar untuk menghancurkan Pakatan Harapan itu telah pun kita kenali. Bila kita dah kenal musuh ini, lebih mudah untuk kita, ya, berdepan dengan musuh tersebut, ya. Dia telah memunculkan dirinya. Selama ini berpura-pura. Kita lah selama ini yang mengangkat dia. Kita selama ini pakai baju pun ada gambar dia, gambar t-shirt, ya, t-shirt gambar dia bersama dengan Anwar Ibrahim. Sekonon-kononnya kita merasakan inilah pasangan pemimpin Pakatan Harapan yang akan merubah negara ini ke arah yang lebih baik, ya. Kita mengharapkan begitu. Sebab itu rupanya kita telah pun ditipu. Alhamdulillah, ya, 22 bulan selepas itu Tuhan menunjukkan kepada kita bahawa musuh yang sebenar ini menjelmakan dirinya, ya. Beliaulah penghulu segala pengkhianatan, beliaulah punca kepada pengkhianatan, ya. Orang seperti ini tidak harus kita berikan tempat dan tidak harus kita berikan sokongan. Sekiranya ada mana-mana pihak di kalangan kita, sama ada daripada keadilan sendiri atau rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan yang memberi ruang kepada orang-orang seperti ini, maka menjadi kewajipan kita, tugas kita adalah untuk melawan mereka. Kita bukan lawan kawan kita, tetapi kita melawan orang yang khianat ini, ya. Sebab itu sekiranya kamu merasai kamu dihargai bersama dengan kami, ya, dalam Pakatan Harapan, ya, kalau kamu rasa kamu mau menjalankan kerjasama yang baik bersama dengan keadilan, DAP ataupun amanah, keadilan bersama dengan amanah bersama dengan DAP, ya. Tiga-tiga parti dalam Pakatan Harapan ini ingin menjalinkan satu kerjasama dan kekuatan bersama, ya, membentuk kekuatan bersama, maka janganlah kita melakukan sesuatu, ya, yang boleh menyebabkan rakan kita, ya, di antara rakan kita rasa tidak senang ataupun akan merasakan bahawa kita bersama menyokong, ya, para pengkhianat ini. Sebab itu kita harapkan bahawa ini tidak berlaku. Macam di negeri Pahang, saya yakin tak mungkin berlaku. Pertamanya kerana Parti Pejuang tidak wujud di Pahang, ya, tidak wujud. Usahakan Parti Pejuang, ya, Parti Bersatu pun serasanya tak hidup. Tidak ada nampak pun Parti Bersatu di negeri Pahang. Jadi sebab itulah saya tak pelik kalau Menteri Besar Pahang menyatakan bahawa pada PRU akan datang UMNO tidak memberikan ruang kepada Parti Bersatu bertanding di negeri Pahang.
Kalau UMNO pun boleh kenal Parti Bersatu dan tidak memberi ruang kepada Parti Bersatu, ya, di atas pengkhianatannya dan UMNO kenal, ya, tentang Parti Bersatu ini. Kalau UMNO sendiri pun tidak memberi ruang kepada Parti Bersatu ini, saya rasa takkanlah, ya, ada di antara kita, sama ada Parti Amanah atau Parti DAP, yang memberi ruang pula kepada Parti Pejuang, ya, menggunakan logo mereka untuk bertanding, ya. Kalau itu yang mereka lakukan, bermakna seolah-olah mereka tidak kenal Mahathir Mohamad, dan mereka juga mungkin merasakan bahawa Pejuang itu adalah parti yang lebih hebat daripada parti mereka sendiri, ya. Sedangkan Parti Pejuang tidak wujud di negeri Pahang ini, Bersatu juga seperti tidak wujud di negeri Pahang ini, ya. Kalau dah UMNO tolak Bersatu, takkanlah kita, ya, tegih-hegih nak ambil Pejuang, guna logo kita untuk bertanding, ya, menandakan bahawa parti kita seperti tidak yakin boleh mencapai kemenangan, ataupun parti kita sendiri, ya, tidak ada calon yang boleh ditonjolkan, ya. Bagi kami dalam keadilan, sama ada kami mempunyai calon yang baik ataupun tak baik, itu adalah calon yang kami pilih, dan bagi kami calon yang kami pilih itu lebih baik daripada pengkhianat ini. Sebab itu saya katakan bahawa kami di Parti Besar, tanpa restu daripada pucuk pimpinan di negeri Pahang, ya, Wabi Faizal Saleh sebagai pengerusi keadilan negeri Pahang, saya tidak merujuk kepada beliau bahawa saya membuat pengakuan bahawa Parti Besar akan menentukan bahawa tidak ada parti selain daripada Pakatan Harapan yang akan bertanding di Parti Besar, ya. Tak perlulah kita offer kepada mana-mana pihak, apatah lagi kepada kumpulan Mahathir ini, ya, untuk beri ruang kepada mereka bertanding dan juga memberi ruang kepada mereka untuk melakukan pengkhianatan untuk kali yang kedua. Cukup-cukuplah, ya, jangan kita bersebahat dengan mereka. Ya, biarlah kalau mereka nak bertanding, kita bertandinglah 3 penjuru, 4 penjuru sekalipun tidak ada masalah. Tetapi jangan dicemari kerusi Pakatan Harapan itu. Dan sekiranya kamu juga memberi ruang, ya, kepada parti kumpulan-kumpulan Mahathir ini bertanding di atas logo parti kamu, saya beri jaminan bahawa walaupun keadilan bukanlah hebat pun di Parti Besar ni, tetapi bagi kami kecil di Parti Besar sekalipun tidak akan memberikan sebarang kerjasama kepada mana-mana pihak yang memberikan ruang kepada keturunan-keturunan Mahathir Mohamad ini, ya. Ini yang saya nak jelaskan, dan apa yang saya nyatakan ini bukan pilihan peribadi saya sebagai ketua cabang, tetapi juga semua, ya, dalam jawatankuasa cabang semuanya bersetuju, ya, bahawa kami tidak akan menerima sebarang calon yang dikaitkan dengan Mahathir Mohamad. Jadi kami akan istiqamah, ya, kami akan terus memberikan kerjasama yang sebaik mungkin kepada rakan-rakan kami di dalam Pakatan Harapan sahaja, ya. Sekiranya ada juga yang lebih baik daripada itu untuk nak beri kerusi tompang atas parti ini, ya, kamu sendirilah uruskan, ya. Dan keadilan tidak mahu terlibat sama sekali untuk membantu, ya, calon-calon seperti ini. Kerana kami rasa cukuplah, ya, untuk kita diperkudakan, untuk dipermainkan, ya. Sebab tu kita jadi kerajaan pun kita dipermainkan, dipersendakan, dilekehkan oleh Mahathir Mohamad ini. Takkanlah kita dah jadi pembangkang sekarang ini, ya. Kita masih lagi menyerahkan tengkuk kita kepada Mahathir Mohamad. Kita ada maruah, ya, walaupun kita kalah atau menang, maruah itu lebih bernilai, ya, daripada kita nak jual beli, ya, kita lego parti kita hanya kerana kumpulan Mahathir Mohamad ini. Saya harapkan rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan ada maruah ini, ya, kita pertahankan, ya. Tidak salah kamu hanya menerima kerjasama dan bantuan daripada rakan-rakan selama ini, ya, seperti Keadilan dan juga DAP, ya. Perlu apa kamu nak bermain-main mata dengan puak-puak pengkhianat ini, ya. Okey, Muhammad Saleh Hanifah, cukup-cukup kait nama orang tua tu dengan PKR. Itu kata Zack. Roslan Ali, terima kasih Roslan Ali. Zaman juga dia bersama kita, ya. Fauzi Ahmad Rafai, Kamal Harun, Amran Adam, Rizman, Ahmad Tajuddin, ya.
Wan Muhammad Nasrul Hadi, Muhammad Nazri, Kamal Badrul, siapa lagi, Iskandar Zulkarnain, Faizal Fauzi, Sepet Melaka, ada juga Sepet Melaka, Zul Khalid, Mashkadov Mus, ni orang Rusia ni, Dor Helman, Rosli Deris, Kamal Roslan, Li Chin Haili, Li Chin Wali. Okey, terima kasih. Azam Ismail, lawan tetap lawan bro. Ya. Ada katakan, adakah ini menandakan keadilan mempunyai keegoan yang tersendiri? Ya, dalam isu maruah ini kita perlu tunjukkan kitanya keegoan, keegoan yang baik, yang wajib kita kena tunjukkan, iaitu untuk mempertahankan maruah. Ini bukan soal ego, tanda kita kuat ataupun kita jadi alung dalam harapan. Ini bukan masalah alung tak alung ya. Ni ada yang kata dalam Pakatan Harapan ini tidak ada alung. Kita semua sama saja. Kalau nak bagi kerusi, bincang kerusi ni, bagi sama rata. Tidak ada parti yang alung besar berkuasa, kerusi banyak, kita bagi sama rata. Sedap cakap lah kan. Nak cakap macam tu. Dalam PH ini kita tak ada alung. Bagi kerusi sama rata. Ya, bila nak rebut kerusi, kamu nak sama rata. Tapi bila nak bekerja, adakah kamu sama rata? Ya, bila kita mewujudkan jentera-jentera di setiap kawasan DUN dan juga parlimen, adakah sama rata? Ya, jadi ini dipikirkan oleh kepimpinan. Ini bukan masalahnya parti ini dapat lebih kerusi kerana dia alung, bukan masalah itu. Ya. Bila kita nak masuk pilihan raya, kita kena menang. Bila nak menang, kita kena ada jentera yang banyak. Ya. Sebab itu pembahagian kerusi ini tidak sama. Ya. Maksud keadilan itu bukan bermakna sama rata. Ya. Maksud keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Sekiranya tempat itu menasabah untuk parti A ini menang, mempunyai harapan yang lebih cerah untuk menang, maka parti A lah yang akan berada di tempat tersebut. Ya. Sekali tempat itu, kalau sekiranya parti B yang mempunyai peluang lebih cerah untuk menang, maka parti B adalah yang layak menjadi calon di tempat berkenaan. Ini bukan masalah kita nak kontrol semua kerusi. Ya. Kalau dalam hasil perbincangan, ya, kamu membawakan satu fakta, statistik menandakan kawasan ini kami mempunyai jentera yang ramai, kami mempunyai ahli yang ramai, kami mempunyai calon yang lebih berkaliber, jentera yang baik, ya mungkin kamu boleh dapat lebih kerusi daripada parti lain. Ya, tetapi kalau kamu hanya bercakap kita dalam PH ini kerusi kena bagi sama rata, tidak ada soal alung kena banyak, pikat kena banyak, ini tak ada kena bagi sama rata, itu bukan keadilan. Ya, itu sebab kamu bicara tentang agihan sama rata, tetapi dari segi gerak kerja, adakah kamu sama rata, sama-sama naik, sama-sama buat kerja kuat? Ya, ada satu tempat di beberapa kawasan kita lihat parti ini saja yang bergerak, parti ini langsung tak bergerak. Ya, tetapi bila bincang tentang kerusi, kita menuntut nak sama rata. Pada saya itu bukannya keadilan, itu menunjukkan ketidakadilan. Ya, bukan keadilan, bertambah tidak adil. Bagaimana mungkin satu kawasan yang mempunyai jentera yang banyak bekerja kuat, tiba-tiba parti yang tidak bekerja menjadi calon di situ? Itu menunjukkan ketidakadilan berlaku. Ya. Sebab itu kalau kita rasa kita nak bertanding di satu kawasan, kita gerakkan jentera kita, kita perbanyakkan, dan kita dalam Pakatan Harapan ini bersaing secara sihat. Ya. Tidak salah kalau kita berlumba-lumba untuk menambahkan ahli di antara kita dalam Pakatan Harapan. Ya. Contohnya kalau DAP mempunyai di situ banyak jentera mereka, markas mereka, cawangan mereka, maksud keadilan harus bersaing. Cuba dapatkan, ya, kalau tidak boleh sama pun, lebih ataupun hampir-hampir dengan mereka. Di situ sewaktu berbincang kerusi, barulah perbincangan itu menjadi lebih sihat dan lebih adil, dan kita mungkin ada peluang untuk mendapatkan kerusi berkenaan. Ya, dalam keadaan kerusi sama banyak, jentera sama banyak, jadi sukar untuk nak membuat keputusan. Akhirnya tengok pada calon, ya, yang lebih berkaliber. Inilah persaingan yang sihat. Tetapi kalau kita hanya bercakap tentang keadilan, bercakap tentang dalam PH ini mesti kerusi sama banyak, dalam PH ini keadilan jangan jadi alung, kerusi bincang sama rata, ini cakap apa? Ya, kita harus melihat ke bawah, ke akar umbi. Ya, kita di atas mungkin tak tahu apa yang berlaku di akar umbi. Sebab itu saya selalu diberikan nasihat oleh pengerusi keadaan negeri Pahang. Ya, saya dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Negeri, kami ketua-ketua cabang selalu diperingatkan oleh pengerusi keadaan negeri Pahang
bahawa kalau kamu nak menuntut satu kerusi di satu kawasan, kamu harus tunjukkan kerja kamu terlebih dahulu. Tugas saya adalah untuk berbincang, tugas saya adalah untuk bincang bersama Pakatan Harapan untuk meminta kerusi-kerusi yang untuk tertinggi. Tugas kamu hendaklah buktikan kepada saya bahawa tempat itu memang layak parti, ya, memang layak parti keadilan bertanding. Ya. Tapi kalau kamu minta dengan saya, kata Bobby Fauziah, saya nak kerusi ni, saya nak kerusi ni, tapi kamu tak buat gerak kerja, kamu tidak ada jentera, kamu tidak punya ahli yang ramai di situ, mana mungkin Fauziah Saleh kata saya nak bawa, ya, permohonan kamu itu ke pihak atasan. Jadi saya rasa betul apa yang Bobby Fauziah sebut. Ya, satu nasihat yang harus, ya, harus kita pandang positif. Satu cabaran bagi kita. Dan kalau kita rasa macam saya di Paya Besar, kalau saya rasa saya tidak mempunyai kekuatan untuk bertanding di 3-3 DUN serentak, maka saya kena akui, ya, saya kena surrender, saya kena fokus kepada 2 DUN, ya, yang selama ini diberikan kepada saya. Saya kena fokus di 2 DUN ini. Kalau saya rasa saya tidak mampu untuk 3 DUN serentak, ya, untuk menggerakkan jentera 3 DUN, nak menyiapkan jentera-jentera di setiap 3 DUN, mungkin saya akan fokus kepada 2 DUN. Ya. Tapi kalau saya rasa saya mampu untuk memperbanyakkan jentera ahli saya di 3-3 DUN, ya, apa salahnya kalau saya buat kerja di DUN ketiga-tiga DUN dan saya menuntut ketiga DUN ini, ya. Menuntut dan memohon tidak menjadi satu kesalahan. Yang menjadi kesalahan apabila kita tamak. Kita tidak ada keupayaan, kita tidak ada jentera, kita tidak ada ahli, tetapi kita nak tuntut, ya, nak tuntut kawasan itu, dia panggil tamak. Ya. Kita tidak mengukur kekuatan kita, tetapi kita nak kepada satu kawasan. Jadi sebab itu dalam Paya Besar ini, saya hanya ada 3 DUN saja dan saya lebih fokus kepada DUN yang diperuntukkan kepada keadilan dalam PRU 14 yang lalu. Ya. Tapi saya tidak menolak kemungkinan bahawa 1 DUN lagi ini, ya, sekiranya saya dapat gerakkan jentera, ya, dapat perbanyakkan ahli dan banyak mungkin ada calon yang baik, ya, tidak menjadi kata kesalahan bagi saya untuk memperkenalkan satu lagi calon di 1 DUN lagi, ya. Tetapi kalau parti rakan kita juga ada jenteranya yang baik, ya, kerjasama yang baik, mempunyai program-program yang diatur dengan baik, ya, kita akan berikan kerjasama dan tidak ada masalah. Kita boleh berikan, ya, hak mereka untuk bertanding kerana didirikan dalam Pakatan Harapan, ya. Tetapi kalau yang mari itu adalah daripada spesies pengkhianat, ya, daripada spesies pengkhianat, walaupun dia buat kerja ke, dia buat program ke, kita akan tidak akan memberikan bantuan, ya, sama ada jentera dan sebagainya, ya. Bahkan, ya, kita insya-Allah kita akan lawan di tempat mereka pengkhianat ini menjadi calon, tidak kira atas logo apa pun yang mereka bawa dalam PRU 14 yang ini. Pendirian saya di Paya Besar. Paya Besar ni bukanlah satu kawasan yang hebat, ya, untuk kita kata keadilan kuat, ya. Paya Besar tidak pernah lagi kita menang sebenarnya, ya. Tapi kat Paya Besar juga tidak pernah mencatatkan rekod kita hilang deposit. Sama ada di DUN Pancing, DUN Sungai Lembing, ya, di Parlimen, di DUN Lepar. Dulu pun kita dah bertanding di DUN Lepar sebelum kita berikan kepada amanah keadilan, pernah bertanding di DUN Lepar dan kita tidak hilang deposit. Ya. Memang kita tak pernah menang pun, tapi kita tak hilang deposit. Dan insya-Allah pada PRU yang akan datang, kita ada mempunyai peluang, ya, di kawasan Paya Besar, ya, dan kita cuba usahakan supaya kita boleh mencapai kejayaan. Sebab itu janganlah diganggu gugat, ya, kerjasama yang selama ini begitu baik antara keadilan dan juga amanah dari Paya Besar yang kita tak jalinkan, ya. Dulu kita bersama dengan Bersatu juga dari Paya Besar, ya, selalu mengadakan mesyuarat dan sebagainya, tetapi kita tak tahu macam mana, ya, Bersatu Paya Besar pun sudah bersama dengan pengkhianat. Tak apalah, tinggal kami dengan amanah saja di Paya Besar. Kerana di kawasan Paya Besar ini tidak ada DAP, ya. Penyokong DAP ada tapi tidak ada cawangan DAP. Jadi memudahkan perbincangan kerana kami ada 2 parti saja di sini untuk berbincang agihan kursi, iaitu Keadilan dan juga Parti Amanah. Sebab itu saya rasa dan saya yakin bahawa Parti Amanah di Paya Besar
tidak akan sanggup menggadaikan prinsip mereka, tidak akan sanggup meletakkan maruah mereka begitu rendah sehingga memberikan peluang ataupun memberikan pinjam kerusi kepada parti daripada keturunan Mahathir Mohamad ini. Dan sekiranya diberikan juga peluang, maka kita minta maaf daripada Parti Keadilan, tapi akan tidak akan memberikan sebarang kerjasama dan terpulanglah kepada mereka. Bahkan insya-Allah kita akan juga meletakkan calon di kawasan yang adanya calon daripada parti keturunan Mahathir ini. Itu yang saya nak nyatakan. Okey, Jonas Joe, betul, provoke dulu. Jentera kuat, itu dia, dan gerak kerja sungguh-sungguh. Guna Sigaran, Aksyapan Reformasi tidak ada etika perkauman. Okey, kuku kakak, amanah kau nak tahu mamak tak nak Melayu bersatu sebab dia mamak ini perkauman. Saya tak nak cerita pasal perkauman kerana dalam politik kita di Malaysia ni kita tak perlulah bermain dengan perkauman. Bukan masalah dia mamak, bukan masalah dia India, bukan masalah dia ni tapi masalah sikap, sikap Mahathir Mohamad ini. Bukan kerana dia ni mamak kuti ke, daripada Kerala ke, itu tidak masalah. Ramai lagi orang di Malaysia dan ramai Melayu kita pun yang jadi bangsat, yang jadi pengkhianat, macam Saifuddin Abdullah di dalam kota, dia bukan mamak pun, dia Melayu, anak jati Pahang, tapi menjadi pengkhianat, dari golongan Melayu. Sama juga dengan Azmin, dia orang Melayu, bukan mamak pun, tapi pengkhianat juga kan. Sebab itu saya katakan ini bukan masalah kaum, ini adalah sikap, sikapnya. Jadi kebetulan Mahathir ini mamak, tak mamak ada Kerala ke tak Kerala ke, kuti atau tak kuti, tapi pengkhianatan dia itu akan menjadi sejarah, dan akan dikenang sampailah ke liang kubur nanti. Pengkhianat-pengkhianat ini akan menjadi sejarah bagi kita, dan kita kena belajarlah daripada sejarah ini agar ini tidak berulang. Jangan sama sekali kita berikan ruang dan muka kita kepada orang yang khianat, yang tidak pernah menyesal di atas perbuatan mereka, tidak pernah meminta maaf di atas apa yang mereka lakukan, sehingga kita menjadi pembangkang walaupun kita adalah majoriti, walaupun kita adalah orang yang diberi mandat oleh rakyat, tetapi tiba-tiba kita menjadi pembangkang sekarang ini. Kerana apa? Kerana Mahathir Mohamad. Kerana Mahathir Mohamad. Percayalah, sekiranya Mahathir Mohamad ini tidak meletakkan jawatannya dengan sengaja, kita masih lagi menjadi kerajaan Pakatan Harapan ini, dan kita akan memperbaiki keadaan negara kita. Dan ketika ini, kalau kerajaan itu kekal, kalau Mahathir tidak meletak jawatan, hari ini Perdana Menterinya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu dia letak jawatan, kerana dia tahu saat dia nak serah kepada Anwar Ibrahim itu dah semakin hampir. 22 bulan, bila masa saja desakan daripada bawahan supaya Mahathir menyerahkan kepada Anwar dah semakin kuat. Sebab itu beliau meletakkan jawatan dan meruntuhkan semua kabinet, walaupun ketika itu kerajaan kita masih lagi mempunyai majoriti, bukan seperti Muhyiddin sekarang ini yang hanya ada 109 secara resmi, sedangkan ada lebih kurang lagi sebenarnya Muhyiddin sekarang ini ada sokongan, Tetapi yang nyata 109 itu tidak ada majoriti, tapi beliau masih kekal sebagai Perdana Menteri. Bagaimana Mahathir yang masih lagi ada sokongan, sanggup meletakkan jawatannya tanpa perbincangan dengan Majlis Presiden, tidak mahu mendengar nasihat Yang Tuan Agong, meletakkan jawatannya. Sebab apa? Sebab dia tahu tempoh beliau sepatutnya serah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu semakin hampir, dan beliau amat takut sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri. Sebab apa dia takut? Kita sendiri pun tahu. Kita sendiri tahu orang macam Mahathir ini sememangnya takut orang seperti Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri. Jadi peletakan jawatan dia itu atas alasan dia tidak mendapat kepercayaan. Kita dengar Mahathir jawab, saya letak jawatan sebab saya tidak lagi dipercayai dan diberi kepercayaan oleh parti saya. Parti Bersatu telah buang saya. Atas prinsip inilah maka saya meletakkan jawatan. Itu jawapan Mahathir. Kalau orang yang tak faham, dia kata, oh bagus Mahathir ni, ada prinsip, partinya tak tolak dia pun letak jawatan. Tapi kita jangan lupa bahawa beliau menjadi Perdana Menteri bukan kerana pilihan Parti Bersatu. Beliau menjadi Perdana Menteri adalah pilihan Pakatan Harapan yang mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri.
Beliau menjadi pengerusi Pakatan Harapan atas keputusan Pakatan Harapan, bukan diangkat oleh Parti Bersatu. Kalau Parti Bersatu buang Mahathir, ya biarlah Parti Bersatu buang Mahathir. Tapi Pakatan Harapan ketika itu belum buang beliau lagi. Pakatan Harapan ketika itu belum pun merucutkan jawatan beliau sebagai pengerusi. Pakatan Harapan ketika itu belum pun menyuruh beliau berundur sebagai Perdana Menteri. Ya, sepatutnya bila beliau dipecat oleh Parti Bersatu atas nama pengerusi Pakatan Harapan, dia masih kekalkan sebagai Perdana Menteri. Kenapa pula kerana parti kamu yang buang kamu nak hukum seluruh kawan-kawan kita dalam Pakatan Harapan? Ya, kamu nak jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan kerana parti kamu tak pilih kamu. Ya, kamu dibuang oleh SUK kamu sendiri. Takkan kamu nak hukum kami daripada keadilan yang mengangkat kamu? Kamu nak hukum DAP, Amanah yang juga mengangkat kamu sebagai Perdana Menteri. Itu tidak adil. Ya, kami menerima hukuman daripada tindakan parti kamu. Sepatutnya kamu teruskan menjadi Perdana Menteri. Kita nak tengok sejauh mana Muhyiddin Azmin boleh buat. Ya, sepatutnya kamu teruskan jadi Perdana Menteri dan kamu boleh menggunakan kuasa yang kamu ada, kamu lihat sendiri apa yang akan berlaku pada Muhyiddin Azmin sekiranya kamu tidak tak jawatan. Ya. Ataupun kalau kamu sendiri memang tidak mahu menjadi Perdana Menteri, apa salahnya kamu serahkan pada Wak Azizah? Dia sebagai timbalan Perdana Menteri, kenapa kamu tidak serah? Ya. Nak serah pada Anwar, memang dia tahu lah dia takkan serah pada Anwar. Tapi kenapa kamu letak jawatan dan kamu sehinggakan menyebabkan kabinet terus jatuh, ya? Menyebabkan rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan juga yang selama ini mengangkat dia sebagai Perdana Menteri, yang saat ini sedang bekerja kuat untuk negara kita, memulihkan negara kita, tiba-tiba terpaksa meninggalkan pejabat. Angkara kamu meletakkan jawatan. Ini yang tidak boleh kita terima dan tak perlulah mana-mana ada pimpinan yang cuba untuk backup Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dengan alasan Mahathir bukan khianat, Mahathir tak jawatan kerana parti menolak beliau. Ya, ini bukannya bukan untuk kita gunakan alasan yang sebodoh itu untuk kita memperbodohkan penyokong Pakatan Harapan. Cukuplah, ya, tidak perlulah buang masa untuk kita nak membersihkan imej Mahathir Mohamad. Ya, imejnya begitu buruk sehinggakan parti yang buruk pun, parti yang dah terkenal dengan perangainya berpuluh tahun dulu, UMNO sendiri pun tidak mahu terima Mahathir Mohamad. Kenapa ada rakan kita dalam Pakatan Harapan setiap hari, setiap malam bercakap untuk membersihkan nama Mahathir Mohamad. Cukup-cukuplah, ya. Jangan kerana Mahathir Mohamad hingga parti kamu sendiri pun akan ditolak oleh para pengundi. Ini pesanan saya, dan bagi saya tidak boleh terima mana-mana parti pun yang memberi ruang dan juga muka kepada golongan ini, ya. Sebab walaupun kita bukan orang yang mendapat manfaat yang besar jadi ahli majlis, ya, jadi senator, jadi pengurusi JLC dan sebagainya sewaktu kita jadi kerajaan, ya, kita tak ada apa-apa, tetapi kita sayang, ya, sayang 1000 kali sayang apabila kerajaan yang kita bentuk hasil daripada mandat rakyat ini dijatuhkan oleh seorang manusia yang telah berusia, ya, yang telah hampir 100 tahun umurnya, jatuhkan kerajaan yang kita bina ini, ya. Di mana maruah pimpinan Pakatan Harapan, ya? Bagaimana kita nak pulihkan maruah kita? Bagaimana kita nak kembalikan semula maruah kita, ya? Kalau kita setiap malam asyik membersihkan nama Mahathir Mohamad ini. Cukup sampai di sini dulu, ya. InsyaAllah kita akan cerita hari ini saya nak cerita tentang cabang saya, ya. Tidak banyak cerita pasal isu-isu semasa yang lain. Cuma saya nak nyatakan bahawa khususnya di cabang Balai Besar ini sendiri, ya, saya nak mengatakan bahawa kita akan bekerjasama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, ya. Kita kena terima hakikat dan kita terima juga kekuatan ataupun kelemahan rakan-rakan kita yang lemah, kita cuba bantu supaya perkuatkan, ya. Kawan-kawan kita kalau ada kelemahan, kita cuba bantu untuk perkuatkan. Sama juga kalau parti kami ada kelemahan, parti yang lain cuba bantu untuk perkuatkan, asalkan Pakatan Harapan itu boleh menjadi satu pasukan gabungan yang kuat pada PRU yang ke-12 akan datang. Tetapi sekiranya kamu sendiri membuat honor, ya, memberikan semudah-mudahnya, ya, kepada pengkhianat-pengkhianat ini untuk masuk di sini,
maka kami terpaksa menentang puak-puak ini ataupun dengan kamu sendiri yang memberikan ruang semudah itu. Ya, itu yang saya nak pesankan, dan saya bagi jaminan. Saya selalu beritahu dengan anak buah saya, ya, kita setakat ini masih lagi menjalinkan hubungan, ya, jika boleh dengan sebaik mungkin dengan rakan-rakan kita di dalam Perkataan Harapan, ya. Kalau perlu bantu, kita boleh bantu, ya. Kalau diminta membantu, kita akan membantu, ya, selagi kamu bersama menjaga persahabatan, ya, kerjasama yang selama ini kita bentuk. Cukuplah bersatu yang telah pun keluar di payah besar ini menjadi pengkhianat. Kita tinggal lagi dua. Sepatutnya dua ini kita perkuatkan, ya. Kita pereratkan kerjasama dan kita kerja sama-sama, ya. Sekadar kemampuan yang kita ada, kita boleh kerja sama-sama. Jangan kita bermain-main mata dengan pihak-pihak di luar sana yang sememangnya daripada awal memang nak menghancurkan, ya, Perkataan Harapan. Jadi kita kena ingat bahawa dalam politik ini, walaupun ianya penuh dengan muslihat dan juga strategi, kita juga mesti ada, ya, kebijaksanaan sebelum kita membuat keputusan. Okey. Roslan Ali kata, yang tak tunai manifesto atuk, aku peduli apa kau punya komen. Pihak juga kita tengok siapa kalah, saya menang, ya. Ini ada rakan kata pada yang dulu tak tunai manifesto, ya. Sebab tu saya sebut semalam bahawa kerajaan yang 22 bulan yang lalu ada kerajaan yang ada sekarang ini lah, ya. Majoritinya kerajaan yang jadi menteri dulu, yang PH dulu, sekarang ni jadi pengkhianat yang berada dalam kerajaan sekarang, ya. Bermakna mereka yang lemah dulu, yang jadi bangsat masa PH merintah dulu, yang sabotaj kita dalam PH, yang jadi pengkhianat tu, sekarang ni berada dalam kerajaan sekarang. Sebab tu tak pelik kerajaan sekarang ini lebih teruk daripada kerajaan 22 bulan yang lalu. Saya akui kerajaan PH yang lalu di bawah Mahathir Mohamad tak mampu melaksanakan reformasi. Memang banyak perkara yang tak betul. Tapi seteruk itu pun kerajaan yang ada sekarang ni lebih teruk. Kenapa lebih teruk? Sebab benih-benih daripada Mahathir Mohamad ini yang berada dalam kerajaan ini sekarang. Siapa dia? Azmin Ali, Saifuddin Abdullah, ya, Zuraida Kamaruddin yang berada situ. Orang ini dalam kerajaan PH dah tentu dah tak boleh nak buat sesuatu dasar ataupun sesuatu yang boleh memberikan kebaikan kepada rakyat. Orang ini yang menjadi kerajaan sekarang ini. Sebab itu dia bertambah teruk, ya. Kerajaan reformasi yang sebenarnya tidak pernah berlaku dalam Malaysia ini, ya. Sebab itu kita nak angkat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini supaya rakyat Malaysia melihat inilah kerajaan yang dikatakan kerajaan reformasi, ya, bukan kerajaan Mahathir Mohamad. Kerajaan Mahathir Mohamad 22 bulan yang lalu, 22 bulan memerintah, ya, sebelum Februari tahun lepas. Itu kerajaan Mahathir Mohamad yang kita jangkakan mula-mulanya inilah kerajaan Pakatan Harapan. Tapi bila kita dah lihat beliau menjadi menteri, itu adalah kerajaan Mahathir Mohamad. Kerajaan ini, kerajaan yang dijalankan oleh Mahathir adalah kerajaan untuk memburukkan imej Pakatan Harapan. Sebab itu Mahathir tidak ada malu, tidak ada maruah dalam parlimen boleh sebut manifesto bukan kitab suci. Dengan tidak ada malu, tidak ada maruah, Mahathir boleh kata kita buat manifesto masa itu, kita tak tahu kita boleh jadi kerajaan. Sebab itu bila kita jadi kerajaan, kita tak boleh nak buat. Ini pemimpin yang 22 bulan yang 22 bulan merintah. Dan orang-orang dia lah sekarang ini yang menjadi kerajaan sekarang. Sebab itu tak pelik kerajaan sekarang ini lebih teruk daripada kerajaan 22 bulan yang lalu, ya. Sebab itu kita kena kerja kuat dan kita kena harus berikan sokongan dan peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, untuk menjadi Perdana Menteri. Barulah kita boleh lihat apa sebenarnya yang kita selalu sebut, ya, sepanjang perjuangan kita sejak tahun 98, reformasi dan reformasi. Yang Anwar selalu sebut tentang islah, ya, pembaharuan. Ini yang kita nak lihat apabila Anwar Ibrahim itu ditabalkan menjadi Perdana Menteri, ya. Kunci reformasi itu berada di tangan Anwar Ibrahim, bukan berada di tangan Mahathir Mohamad, ya, bukan berada di tangan Mahathir Mohamad. Betul ada pemimpin yang kata reformasi ini bukan hak Anwar seorang, reformasi ini hak mana-mana pemimpin. Betul, reformasi, banyak manusia membuat reformasi. Indonesia pernah laksanakan reformasi lebih awal daripada kita, dan mereka berjaya laksanakan. Kenapa? Mereka angkat seorang tokoh, ya, yang memang benar membawa reformasi. Tetapi kita di Malaysia ini, reformasi diperjuangkan oleh Anwar Ibrahim,
tetapi yang menjadi teraju pemerintah adalah Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad ini dikenali sebagai diktator dahulu kala. Dan kita ingatkan dia dah jadi orang reform. Tapi bila dia berada dalam Pakatan Harapan, diktator mana mungkin boleh duduk dengan reformasi. Diktator musuhnya adalah reformasi. Sebab itu Mahathir Mohamad tidak mampu melaksanakan reformasi. Tapi beliau tidak mahu mengaku beliau ini lemah. Ya, beliau masih ego. Sebab itu beliau kata, manifesto bukan Al-Quran, bukan kitab suci. Ya, kita dulu berjanji, kita tak fikir dulu kita boleh menang, tak jangka kita boleh menang. Ini Mahathir Mohamad. Auta, ya, auta. Nak menipu kita semua. Dan sekarang ni tegih-hegih lagi nak bersama dengan kita. Dan ada pemimpin kita pula tegih-hegih lagi nak terima Mahathir Mohamad. Sebab itu saya kata cukuplah. Cukuplah, janganlah kita nak diperbodohkan banyak kali. Kita bukannya lahir dari perjuangan yang mudah. Ya, kebanyakan pemimpin. Ya, saya mungkin baru dalam perjuangan ini. Ramai lagi yang berjuang begitu lama. Ya, macam parti mereka dah terserai. Ya, tahu bagaimana susahnya untuk berjuang. Ya, dan mereka sepatutnya lebih tahu ya, bagaimana derita je apabila dikhianati. Dan tak mungkin, ya, saya fikir kalau yang berfikiran waras, tak mungkin akan menerima orang yang menyebabkan pengkhianatan itu berada kembali bersama dengan kita. Ya. Jadi kita harus tolak, dan keadilan saya rasa bangga mana-mana pun kita pergi, mana-mana pimpin keadilan, ya, bila kita sembang setakat ini, ya, boleh ada lagi kita dengar mana-mana pemimpin keadilan yang cuba untuk membawa Mahathir Mohamad kembali dalam Pakatan Harapan. Ya. Saya tak tahulah kalau ada yang lain, tapi setakat ini tidak ada lagi mana-mana cadangan untuk membuka ruang kepada Mahathir kembali ke dalam Pakatan Harapan. Kalau ada, mungkin ada 1-2 baki lagi lah. Ya, kumpulan-kumpulan daripada kartel-kartel yang katanya masih ada lagi dalam keadilan. Mungkin itulah antara 1-2 yang masih lagi nak bawa. Tapi setakat ini saya tak dengar lagi. Ya. Kebanyakannya semua mahu kita fokus kepada 3 parti yang ada sekarang ini. Ya. Kalau perlu kepada PH Plus, okey. Tidak ada masalah PH Plus, kerana kita pernah dulu pun berada dalam PH Plus, tapi bukan Mahathir Mohamad. Itu saja. Ya, kita boleh kerjasama dengan sesiapa yang sanggup terima perjuangan kita, yang sanggup untuk bersama melaksanakan reformasi, ya, tetapi jangan bawa Mahathir Mohamad. Itu saja. Simple. Ya. Kenapa kita nak pening kepala? Bercakap siang malam, ya, nak pertahankan Mahathir Mohamad. Ya, di akar umbi tak buat kerja pun. Ya, pemimpin di atas duduk cerita tentang Mahathir. Betapa pentingnya Mahathir ini kepada orang Melayu, betapa pentingnya Mahathir ini kepada Pakatan Harapan. Tapi akar umbi pun duduk tak buat kerja apa-apa, ya, untuk memperkuatkan parti. Pemimpin duduk puja dan memuji Mahathir Mohamad. Sebab itu kita tak boleh bina kekuatan dalam keadaan kita sedemikian rupa. Ya. Jadi bagi keadilan, walaupun kita menentang keras Mahathir Mohamad, walaupun kita menyokong kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk terus mendapatkan mandat rakyat, tetapi kita juga harus kerja kuat di akar umbi, kerana semuanya bermula di akar umbi. Ya, semua kekuatan berpunca daripada akar umbi, ya, jentera berpunca daripada akar umbi, ya, kemenangan pilihan raya juga bergantung kepada akar umbi dan juga jentera-jentera yang kita bina. Ya. Tidak guna kita memberikan harga kursi sama rata ataupun kita dapat kursi yang banyak, tetapi kita mempunyai akan menerima kekalahan yang banyak juga. Ya. Biarpun kita dapat sedikit, tetapi kita boleh memperolehi kemenangan. Itu yang lebih penting sebenarnya. Okey, cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan. Muhammad Saleh juga ada guna sekaran, ada situ Kofi Kino JJ. Okey, ya, cukup sampai di sini. Kawal keadilan. Salam reformasi dari cabang Pasir Mas, Kelantan, ya. Anwar Radin dedak jom, dedak Jcom detect. Jcom dulu dikalah, ya. Dia baru masuk dalam akaun. Jadi dia kena kerja kuat lah, ya. Kalau kita tengok dalam Facebook tu ada nama profil yang ahli berapa orang aja kan, baru buka akaun tu, itu kumpulan-kumpulan Jcom lah, ya. Kita tak gentar berdepan dengan kumpulan Jcom ni, sebab kita pernah berdepan dengan orang lebih hebat daripada Jcom. Kita pernah berdepan dengan jasa, ya, yang lebih berpengalaman, yang lebih hebat, ya, yang lebih cerdik daripada Jcom. Ya. Jcom ni lahir daripada orang-orang bawahan, orang yang tidak
yang tak cerdik lah ya, kumpulan-kumpulan yang tak cerdik, mungkin daripada walaon masuk situ nak makan allowance apa semua. Jadi kita tidak ada masalah berdepan dengan JKOM. Pedulikan JKOM ni, ya, pedulikan mereka. Begitu juga kita pedulikanlah kumpulan-kumpulan NGO seperti Ummah ni ya, yang buat report seluruh negara. Nak tunjuk kepada seluruh negara bahawa Ummah ni adalah satu NGO yang tidak cerdik. Jadi bila lagi banyak dia buat report, lagi banyak menunjukkan kebodohannya. Jadi kita biarkan lakonan mereka, biarlah JKOM yang duk nak angkat orang NGO seperti Ummah ini ya. Biarkan mereka nak menyusahkan pihak polis ya, dengan siasatan kes yang mereka adu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya ya. Jadi kita pedulikan, kita fokus dengan kerja kita, berikan sokongan dan kita keyakinan, dukungan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita yakin InsyaAllah satu hari nanti kita akan memperoleh kejayaan hasil daripada keikhlasan kita, ya, kejujuran kita dan kerjasama kita di dalam Perhatian Harapan ini. Ya. Cukup sampai sini. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.